extracurricular activity. Alright. Baik, kita tengok ringkasan. Di sini saya ada sediakan 2 latihan. Baik, latihan pertama dia aras tinggi. Latihan kedua kita letak arah sederhana. Baik, kita akan buat arah sederhana. Okey. Biasanya ringkasan kamu pernah tengok punca, okey, faktor ataupun sebab ataupun langkah. Ini semua samalah, punca, faktor, sebab semua sama. Ataupun kamu pernah nampak langkah ataupun cara usaha, inisiatif, kebaikan dan keburukan. Manfaat, faedah lah, saya tetap kebaikan gila. So, but can they ask out of these 4 scopes or not? Yes, definitely they do. And ada ke soalan macam tu? Contoh tengok latihan nombor 2. Baik, kamu tengok latihan nombor 2, dia tentang persiapan untuk menghadapi peperiksaan. Baik, persediaan yang perlu kamu lakukan untuk menghadapi peperiksaan. Ini adalah kata kunci kita. Nampak tak? Persiapan, totally new. Dia kadang-kadang dia boleh cakap khasiat, tanggungjawab, peranan, macam tu. Baik. Dia tak semestinya 4 ini saja. Ingat, dia boleh tanya yang selain daripada 4 ini. Okey. Baik. Kita nak mula dengan latihan 2. Because latihan 1 is nantilah. Okey. Baik, kita tengok. Baik, ingat fokus kita adalah tentang persiapan untuk menghadapi peperiksaan. What kind of preparation you do before sitting for an examination. Okay? Jadi kamu kena ambil isi sahaja, jangan ambil huraian. Saya nak kamu go through dengan petikan ringkasan ini dan cuba cari isi berkaitan tentang persiapan untuk menghadapi peperiksaan. Baik, kamu akan diberi 5 minit. Cuba cari isi penting sambil memahami petikan ini. Baik, kamu boleh mula sekarang. Baik, kita mula dia punya proses mencari isi dia. Baik, kamu tengok. Kita baca dulu petikan. Peperiksaan secara umumnya dapat ditakrifkan. Tengok. Kita boleh style dia punya. Tengok, ini satu petikan. Dia mula dengan ayat definisi. Nampak tak? Ayat definisi merupakan salah satu cara terbaik untuk memulakan pendahuluan anda. Baik, peperiksaan secara umumnya dapat ditakrifkan. Ditakrifkan maksudnya didefinisikan. Didefinisikan, itu maksud dia. Sebagai salah satu cara untuk mengukur keupayaan dan kemampuan seseorang terhadap sesuatu yang dipelajari. Proses penilaian melalui peperiksaan merupakan isu yang menarik untuk diperkatakan. Sebelum menghadapi peperiksaan, pelbagai persiapan perlu dilakukan agar kita mampu menjawab soalan dengan baik untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Baik, yang ini adalah ayat tugasan. Okey? Baik, yang ini tak berkaitan. Baik, antaranya ialah kita perlu menyediakan jadual waktu pembelajaran persendirian yang sistematik agar kita dapat mendisiplinkan diri dan membina keyakinan bahawa kita berada pada landasan yang betul dengan syarat jadual tersebut dipatuhi. Baik, adakah ini satu isi? Yes? Ya. Ini kita boleh ambil sebagai salah satu isi penting. Baik, kita perlu menyediakan jadual waktu pembelajaran persendirian yang sistematik sudah cukup. Kenapa kita kena buat? Yang tu semua tak perlu. Bagi saya isi penting sahaja. Kamu dilarang ambil sebarang huraian. Okey? Baik, kita pergi perengan kedua. Kita hendaklah fokus terhadap subjek, topik dan kemahiran yang perlu diberikan penekanan agar kita tidak panik dan tergesa-gesa pada saat akhir. Ya, yang ini merupakan
salah satu isi penting, kita hendaklah fokus terhadap subjek, topik dan kemahiran yang perlu diberikan penekanan. Sambil-sambil kita buat ringkasan, kamu pun tahulah apa sepatutnya persiapan yang perlu kamu buat. Ninglo வந்து in future you are going to take exam, right? So this may be a good panduan for you. Although we are practicing it lah. Okay? ஸோ எப்போவுமே சப்ஜெக்டும் டாப்பிக்கும் படிச்சுட்டா ஒன்றும் பெண்டிங் கிடையாது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க. சப்ஜெக்டும் டாப்பிக்கும் ஓகே நான் புக்கு படிச்சுட்டேன், எனக்கு இந்த சாப்டர் பற்றி எல்லாம் தெரியும். Tetapi you tak tahu nak cara menjawab. Kamu tak tahu cara nak melukis graf dengan efektif. Itu semua kita panggil kemahiran. Memang kamu baca dia ada graf, tapi cara kamu buat, cara kamu label, yang mana kena buat, yang mana kena buat kemudian, yang itu semua kita panggil kemahiran. Kamu tak ada, masih lagi kamu akan tak semestinya menjanjikan markah yang cemerlang dalam peperiksaan kamu. Baik. Alright. Hal yang demikian, kalau dia dah pakai hal yang demikian, maksudnya huraian. Huraian kenapa kita kena fokus. Okey, hal yang demikian membolehkan kita mengulang kaji pelajaran dengan teknik dan masa yang sesuai, serta dapat belajar dalam suasana yang tenang kerana ketenangan semasa belajar sangat diperlukan. Baik. Yang ini semua tak perlu. Sebab adalah huraian. Jadi persediaan awal yang dilakukan dapat membantu kita memahami dan menguasai subjek, topik dan kemahiran tersebut. Nampak? They are still pointing towards the subject, topic and kemahiran. Juga huraian. Jangan ambil. Amalan pengurusan masa yang efisien seharusnya dititik berat dalam persiapan menghadapi peperiksaan. Dia dah bagi tahu terang-terang yang itu adalah persiapan kan? Jadi ini kita kena ambil sebagai isi. Amalan pengurusan masa yang efisien seharusnya dititik beratkan. Okey, itu isi penting kita. Dengan memanfaatkan masa, tengok dia ulang balikkan tentang masa. Maksudnya apa? Ini huraian. Dengan memanfaatkan masa melalui aktiviti pembelajaran yang berterusan, you continuously study, kita dapat mengutamakan perkara yang penting dan mengetepikan soal lain yang kurang atau tidak penting. Okay, so you know which one you need to put prior and which one is less prior. Prior means priority lah. எது முக்கியமோ அதை முதல்ல செய்வீங்க, எது முக்கியம் இல்லைன்னா பின்னாடி தள்ளி போட்டுருவீங்க. Okay, so the continuous studies இருக்கணும். So pengurusan masa tu penting. Next, ketika peperiksaan sudah hampir, kita seharusnya mengambil berat tentang penjagaan kesihatan diri. Yang ini merupakan salah satu persediaan menghadapi peperiksaan. Kamu jaga kesihatan diri. Okey, bukan juga kesihatan, keselamatan. Contoh, esok nak start SPM, hari ini nak pergi menunggang motosikal. Mana tahu mungkin kamu terlibat dalam kemalangan. Okey, ataupun kalau esok nak SPM, okey lepas ni kita jarang-jarang nak jumpa dengan kawan-kawan. Okey, hari ni atau 2 hari yang sebelum SPM, okey kita pergi bermandi-manda di air terjun. Tengok-tengok kamu mati lemas. Nampak? Keselamatan diri pun kena jaga, kesihatan diri pun kena jaga. Baik. Usahlah dipandang remeh, maksudnya dipandang rendah. Soal kesihatan diri, nampak dia kesihatan lagi, maksudnya huraian. அவங்க சொன்ன விஷயத்தை திருப்பி சொல்றாங்கன்னா huraian tak? Kerana kita perlu sedar bahawa tanpa kesihatan baik, kita sukar untuk mengulang kaji pelajaran dan melakukan latihan-latihan secara intensif. Okay? Intensifnya என்னது? ஒரு வெறித்தனம் அந்த மாதிரி. Secara aktif, secara intense. Okay? In English word, you know what is intense mean. Selain itu, biasanya kalau dia pakai selain itu di samping itu, biasanya, saya tak cakap wajib, biasanya akan menjadi isi penting lah. Or 80% of the time it become a main point there. Okay. Pengambilan makanan berzat dan makanan tambahan seperti madu, lebah, kurma dan kismis. This is very true. As a student, நீங்களும் கவனிச்சிக்கிங்க. இந்த மாதிரி you all at least must consume honey, you know. Honey is overall health-க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. And kurma, okay. And kismis. Kismis, of course, for your memory power. Okay. கிஸ்மிஸ் நாங்களாம் இப்படி பரிசை எடுக்கும் போது ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும் போது என்ன செய்வாங்கன்னா பாலில் கிஸ்மிஸ் போட்டுருவாங்க அம்மா.
So we will drink that during night. Okay. After that only we sleep. Okay. And lebah. Okay. Now only I get to know about lately only or 3 years ago. The kesihatan apa ni kebaikan lebah. Lebah ni madu lebah, sorry. Madu ni sangat bagus untuk kesihatan, tapi jangan kamu beli madu ini untuk RM5, RM10. Memang tak dapat. Itu semua adalah air gula. Jangan beli. Madu ni very expensive, you know. It will cost around RM80 to RM150. Satu botol kecil. Jadi kenapa dia mahal sangat? Dia banyak baik. Okay. Dia apa kita cakap? Dia dapat mencegah pelbagai jenis penyakit. Macam mana madu ini boleh menghalang pelbagai jenis penyakit? Kamu tengok lebah ni, lebah ni kalau dia akan pergi dari satu pokok ke satu pokok untuk menghisap nektar. Lepas tu dia simpan di dalam ni beehive dia kan, sarang tebuan dia. Okay. Lepas tu jadi daripada setiap pokok dia pergi, dia akan masukkan satu herba. அதுலேருந்து ஒரு herbs எடுக்கும், இதுலேருந்து ஒரு herbs எடுக்கும். Combination of herbs inside your lebah. Okay. Alright. So back to our story here. Baik, kismis juga boleh diamalkan kerana amalan tersebut bukan sahaja baik untuk kesihatan dan perkembangan intelektual, அறிவு வளர்ச்சிக்கு, malahan dikatakan dapat menguatkan daya ingatan. Ingat. Okey. Baik, jadi pengambilan makanan berzat dan makanan tambahan, okey, boleh diamalkan. Juga boleh diamalkan. Okey. Jangan kamu ambil isi dia, contoh dia. Okey. Baik, sekarang dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dah. Okey, baik. Kita tambah lagi. Mana dia? Kita juga perlu mengelakkan gangguan perasaan dan fikiran yang boleh menjejaskan tumpuan terhadap peperiksaan. Misalnya, terjerumus, maksudnya terperangkap dalam kemelut. Kemelut maksudnya masalah dan konflik seperti pertengkaran dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Contoh, பரீட்சை டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ தான் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட சண்டை, பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட சண்டை, அம்மா கூட சண்டை, அப்பா கூட சண்டை. Cannot. It will disturb your mind. Okay? Baik. Kita perlu mengelakkan gangguan perasaan dan fikiran yang boleh menjejaskan tumpuan terhadap peperiksaan. We need to avoid that. Sekiranya kita memerlukan suntikan motivasi dan kaunseling, kita hendaklah mendapatkan khidmat nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman dan berilmu, kerana bimbingan dan kata-kata perangsang daripada mereka dapat menyemarakkan semangat ingin terus berusaha, can motivate us to continuously putting effort untuk merealisasikan impian kita, to fulfill our dream. Baik, jadi apa isi dia? Kita hendaklah mendapatkan khidmat nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman dan berilmu. Okey, itu salah satu persiapan yang kamu boleh buat untuk menghadapi peperiksaan. Baik. Isi terakhir, perengan terakhir, amalan kerohaniaan. That means spiritual. Kerohanianan like a spiritual, secara dalaman. Rohani means dalaman. Amalan kerohanian seperti berdoa atau bertawakal. Berdoa doa பண்றது. Bertawakal is like some sort of berdoa that actually. I think so lah. Amalan kerohanian seperti berdoa dan bertawakal setelah berusaha perlu diperbanyak agar dapat memberi ketenangan kepada jiwa untuk menghadapi peperiksaan. Okay. After you put effort, you pray to God so that the effort you put give you the fruit. Okay. Baik. Amalan kerohanian setelah berusaha perlu diperbanyak agar semua tak payah. Sesungguhnya, tiada kejayaan yang diperoleh tanpa usaha. Okay. There is no such thing that நான் effort இல்லாம நான் எல்லாம் எடுத்துருவேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது. Kata pepatah kerana ada peribahasa yang mengatakan apa? Yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Rounda இருந்தா உருண்டு வந்துராது.
மெலிசா இருந்தா பறந்து வந்துராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது usaha இல்லாம kejayaan தேடி வந்துராது. அதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. Oleh itu, melangkah ke Dewan Peperiksaan dengan semangat yang tinggi dan sentiasa berfikiran positif. Baik. Kita dah dapat isi-isi penting dia. Okey, kita tengok ada berapa isi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 isi kan? Sorry, saya cakap 7. Ada 8 isi. Betul lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 isi. Jadi kita kena tulis sekurang-kurangnya 5 isi. Lepas 5 isi, kita tengoklah kalau ada patah perkataan lagi, kita ambil lah. Kita ambil lagi banyak isi. Okey? Bagi cukup 80 dan ke atas. Sebab dalam peperiksaan kamu, dia akan clearly tell you instruction is 80 to 100. That means kamu tak boleh tulis kurang daripada 80. Tak boleh. Walaupun sudah cukup 5 isi, kamu tengok arahan dia. Dia cakap antara 80 hingga 100. Jadi at least 81. At least 81 or 80. Jadi jangan lebih 100 lah. Jadi kamu pandai-pandai pilih lah. Alright. Baik, kita cuba buat ringkasan ini hari ini. Okey, ambil sekeping kertas dan kita mula buat. Kejap. Ringkasan. Okey. So big. Baik. Selalu mula dengan kata kunci dia, persiapan-persiapan untuk menghadapi peperiksaan ialah ada setengah cikgu dia ajar antara, kamu guna antara. Some of the school they won't allow. Suddenly how come you can start the perengan with antara அப்படின்னு கேட்பாங்க. That one also makes sense. So I leave it to your teacher. If your teacher in support, then you can straight away write antara persiapan. When you use antara, don't gandakan perkataan. Antara persiapan untuk menghadapi peperiksaan ialah, அப்படி start பண்ணுங்க. If your school teacher is anti antara, then you don't do that. Kamu tulis persiapan-persiapan untuk menghadapi peperiksaan. Just like that. Okay. Persiapan untuk menghadapi persiapan untuk menghadapi peperiksaan ialah kita bagi tahu isi pertama kita. Okey. Baik, isi pertama kamu pilihlah. Kamu pilih kamu punya isi sendiri pun boleh juga. Tak semestinya kamu kena follow saya. Kesemua ayat ni saya rasa dia semua ada subjek dia, kita, nampak? Jadi kamu boleh copy paste saja. Kita, amalan pengurusan masa yang efisien adalah subjek. Kita, pengambilan makanan besar, okey. Kita, amalan semua ayat complete. You should be lacking. Okay. Because everything already give the subject already. Okay. Tak ada subjek atau kurang lengkap. Baik. Persiapan untuk menghadapi peperiksaan ialah kamu tulis isi pertama kamu. Ikut isi pertama kamu lah. Okay. Atau kita pilih dulu isi. Okay. Ini kita letak number 1. Sebab semua isi ni betul. Tapi kita pilih yang panjang-panjang sikit. Sebab kan ayat dia semua pendek-pendek kan di sini. Jadi ini boleh jadi 2. Ini bagi 3. Yang gangguan 4. Khidmat nasihat 5. Okay, kita ambil 3 isi pendek, 2 isi panjang. Lepas tu kita cuba kira berapa kita dapat. Okay. Isi pertama kamu tulis. Ialah kita perlu menyediakan jadual waktu pembelajaran persendirian yang sistematik. Okey. Lepas tu, kamu boleh gunakan selain itu. Selain itu, okey. Copy paste isi kedua.
So ayat ni semua dia complete tau. Jadi kamu boleh guna copy paste, tak problem. Tapi bukan semua ringkasan kena buat macam ni ya. Kamu dah tahu kan? Okey. Seterusnya bagi isi ketiga. Okey. Amalan pengurusan masa yang efisien seharusnya dititik beratkan. Okey. Lepas tu, selanjutnya isi keempat. Isi keempat. Okey, selanjutnya kita juga perlu mengelakkan gangguan perasaan dan fikiran yang boleh menjejaskan tumpuan terhadap peperiksaan. Dan yang kelima, kamu boleh gunakan sementara itu kamu gunakan isi kelima kamu. Baik, lepas tulis 5 isi ini, bagi tahu saya berapa patah perkataan. Kamu boleh mula sekarang. Okey? Kamu dah catatkan mana isi-isi penting kamu? Okey. Alright. 5 isi dan bagi tahu saya berapa patah perkataan. Jadi kita akan tengok isi mana kita nak ambil lagi. Recording mana. Okey, kamu tengok. Lepas kita dah tulis 5 isi, dia baru 65 ataupun 64 patah perkataan. Tapi arahan kita adalah antara 80 hingga 100. Tak cukup 80. Jadi kita kena tambah isi. Kita tambah isi ya. Kamu boleh tambah 1 isi ataupun 2 isi pun boleh juga. Okey. Baik, kita akan cuba tambah 2 isi lah sebab 15 patah perkataan kan. Jadi kita ambil 2 isi yang pendek. Contoh, kita boleh ambil yang ini sebagai isi ke-6 dan pengambilan makanan berzat isi ke-7. Okey, jadi kamu boleh gunakan sementara itu dah gunakan. Okey. Apa lagi kita boleh gunakan? Tambahan pula. Okey, tambahan pula. Okey. Isi ke-6. Lepas tu, last kali kamu boleh gunakan di samping itu. Sebab kamu ada lebih kurang 35 patah perkataan kamu boleh tulis. Jadi, ambil 2 isi. Di samping itu, tambah lagi 1 isi. Okey, isi ke-6 dan isi ke-7. Baik. Tulis dua-dua ini, lepas tu kita tengok berapa patah perkataan. Dan, kamu tulis berapa patah perkataan itu, kamu tulis berapa patah perkataan itu dekat hujung kanan kamu. Okey, penjuru kanan kamu. Okey, contoh macam ni. Kamu kena tulis berapa patah perkataan ini. Ini mesti kena tulis Ini adalah peraturan dia. Mesti kena tulis berapa patah perkataan. Baik. Okey, lepas kamu dah siap, okey, kamu tulis berapa patah perkataan, snap the picture and send to me. Now. Baik, berapa patah perkataan, Ishwar? 87. 87 is still good. Okey, 87 patah perkataan. Okey. Baik, dengan itu latihan 2 kita dah complete. Okey, kita pergi latihan 1 pula. Baik, kita akan pergi latihan 1 aras tinggi punya. Baik, kali ini saya akan tanya kamu apa isi yang kamu garis. Yang ini saya hanya berikan kepada kamu kan. Apa isi-isi penting. Yang ini kamu kena fokus banyak. Okey. Kamu kena cuba fahamkan dia punya intipati dia dulu. Cuba fahamkan isi dia baru kamu boleh identify the point is a isi. Okay. Baik, kita tengok. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kelebihan-kelebihan. Maksudnya, manfaat lah. Faedah. Faedah yang agak susah sikit dalam ringkasan tau. Kita kena tulis dia punya faedah dengan punca. Langkah persiapan tu semua yang tu senang. Okay, faedah kamu kena tengok sikit. Okay, kadang-kadang kita kena tambah subjek dia. Okay, baik. Kelebihan-kelebihan penerapan unsur kebat. We all know right, since then our primary school,
our KBAT questions already introduced in our syllabus since then. Okay, so what is the manfaat dengan penerapan unsur KBAT ini? இந்த கேபாட்டை நம்மளோட படிப்பில் கொண்டு வந்ததால என்ன நன்மை, இவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ jangan kamu ingat இது நீட்டாக இருக்கு. ஸோ kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat, kamu tak boleh terus guna kebat tau. Kamu kena tulis dengan penuh dulu. Lepas tu dalam kurungan letak kebat. Next time kamu tak perlu repeat kemahiran berfikir atas tinggi. Kamu tulis kebat saja sudah cukup. Pertama kali kita nak cakap, mesti cakap dalam full bracketல அது short form எழுதிருங்க. ஸோ அடுத்த வாட்டி சொல்லும் போதுலேருந்து kebat-kebatன்னு படிச்சுக்கலாம். And for your information, kemahiran berfikir aras tinggi adalah kata nama khas, maka dikira sebagai satu patah perkataan. Remember that. Satu patah perkataan. Baik. Okay. Baik, kita tengok lagi. Alright. Our focus I already explained. Manfaat kebat. Okay, manfaat kebat lah basically. So, kamu cuba go through dengan passage ini dan cuba cari seberapa banyak isi yang kamu boleh dapat. Okay, nanti saya update berapa isi dia ada. Okay, saya pun baru nak baca. Okay, sebab soalan ni saya baru semalam ambil. Saya modify daripada SPM punya soalan. Dua-dua pun SPM punya soalan. Dekat SPM kita cakap yang ni adalah rumusan. Tapi saya modify untuk ringkasan kita. Tak ada apa, dia sama saja. Okay, baik. Kita mula fahamkan petikan ini dan gariskan isi penting dengan pensel dulu. Baik, cuba cari sekurang-kurangnya 5 isi. Mula sekarang. Baik, kita mula perbincangan. Okey. Saya bahagikan ada 4 isi kan? 4 perenggan kan? Jadi kita bahagikan satu perenggan satu orang. Saya dengar dulu apa isi kamu. Lepas tu saya akan confirm isi kamu tu. Alright? Baik. Hari Dave, perenggan pertama. Apa isi dia? Cuma isi perenggan 2. So perenggan 1 tak ada isi. No. No. Okay. Baik. Ishwar, perenggan kedua. Pembelajaran dan pemulajaran PDPC yang menerapkan unsur kebat sangat penting diajar di bilik darjah, dalam bilik darjah. Itu isi kamu? Ya. You faham apa soalan dia? கேபாட் கொண்டு வரதுனால என்ன நன்மைன்னு கேட்குறாங்க. And you give me this. Lagi apa? Tak ada kah? Tak dapat. Tak dapat kah? Habis lo. You dapat pun salah punya tu. Okay, perenggan ketiga. Adif? Murid bebas untuk menjelaskan sebab dan akibat mengikut pandangan mereka sendiri. Lagi? Murid dapat meningkatkan keupayaan dan kebolehan sedia ada. Lagi? Proses pembelajaran menjadi lebih mantap. That's all I got. That's all you got. Okay. Lagi? Ni Ishwar? Perenggan terakhir? Pendekatan kebat juga meliputi kaedah kerja lapangan di luar bilik darjah. Betul ke tu isi? Kamu tembak je lah. Okay, baik. Kita tengok. Betul ke kamu bagi ni semua isi ni? Betul ke? Okay, kita tengok. Alright. Ni saya dah bagi tahu aras tinggi. Jadi jangan kamu okay, என்ன பிரச்சனைனா okay, kalau saya tanya ringkasan tentang faedah tau. Okay, biasanya ayat dia macam ni. Dia bagi tahu satu faedah. Lepas tu kesannya dia tulis apa kesan baik dia kan. Itu pun nampak macam faedah. Itu jangan ambil lah. Yang itu bukan isi, itu huraian. Lepas tu dia akan cakap, dengan demikian, lagi dia huraikan kebaikan. Maksudnya itu bukan kebaikan, itu adalah huraian. Jadi kamu kena tahu bezakan huraian dengan isi. Apabila kamu jawab faedah
manfaat ataupun kelebihan. Baik, kita tengok. Pendidikan merupakan antara bidang yang mengukuhkan pembangunan komuniti dan pembangunan ekonomi di sesebuah negara. Nampak? Good word, good ayat. Okay? Pembangunan komuniti itu pembangunan masyarakat lah. Baik. Seiring dengan perkembangan sistem pendidikan dunia, okay? So, sistem pendidikan di Malaysia turut mengalami transformasi agar setanding dengan pendidikan pada peringkat global. Likewise other country, our Malaysia also have made a tremendous transformation in their education sector globally. So that it can stand itself equal to the other countries, other countries' education globally. Okay, in context of globally. Okay, kini terdapat perubahan baharu dalam dunia pendidikan negara, iaitu penerapan unsur kebat. So, நம்மளோட education worldல புதுசா ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க, அதாவது kebat. Transformasi pendidikan yang berkonsepkan kebat ini berupaya melahirkan murid-murid yang mampu membuat penaklukan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Baik. Surprisingly, no one tell this one as your isi. Indeed, it's a isi. Okay? Ini merupakan isi penting yang kamu tak boleh sangkal. Yang tak boleh kamu nafikan. Baik. Transformasi pendidikan berkonsepkan kebat ini normally manfaat faedah கேள்விலாம் dapat, boleh, berupaya இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் இருக்கும். நீங்க என்ன கவனிக்கணும். manfaatனா வந்து dapat, boleh, berupaya அந்த மாதிரி இருக்கும். Okay? Membolehkan. Okay? Baik. Berupaya. Okay. Ini adalah isi dia. Apa? Transformasi pendidikan yang berkonsepkan kebat ini berupaya. Itu merupakan manfaat. Melahirkan murid-murid yang mampu membuat penaklukan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. What is penaklukan? Sebab kamu tak tahu dia punya maksud, kadang-kadang kamu tak boleh fikir yang itu sebagai isi penting kamu. Penaklukan maksudnya reasoning. Reasoning. Okay? Membuat penaklukan like inference. Penaklukan is like an inference bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Oleh hal demikian, guru merupakan golongan yang perlu bertindak untuk merealisasikan kebat dalam sistem pendidikan. Ini tak ada kena mengena dengan faedah. Baik. Pembelajaran dan pemudacaraan. Dulu kita gunakan PDP. Pengajaran dan pembelajaran. Sekarang kita dah ubah dia punya istilah. Istilah dia adalah pembelajaran dan pemudacaraan yang menerapkan unsur kebat sangat penting diajar di dalam bilik darjah. They tell PDPC that covering kebat is very important to be taught in the bilik darjah. அது எங்க கத்து கொடுத்தா என்ன? ஏன் கேள்வி என்ன? கேபாட் கொண்டு வந்ததால என்ன நன்மை? What is the benefit of doing kebat? So this cannot be a isi. This is wrong. Okay? Baik, kita sambung. Guru-guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran iaitu tidak terhad kepada buku teks dan kertas lembaran sahaja. Yes, yang ini merupakan isi utama anda. Baik, guru-guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan adanya kebat. Okay, kalau dulu buku teks, worksheet, sekarang dia boleh ambil dari paper, dia boleh ambil dari pantun, keratan akhbar, majalah, okay, apa-apa saja dia dijadikan sebagai bahan pengajaran. Guru-guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran iaitu tidak terhad kepada buku teks dan lembaran kertas sahaja. Okay? Baik. Hal ini dapat dilakukan, kalau dia dah cakap hal ini maksudnya dia huraian. Hal ini dapat dilakukan apabila guru menggunakan peta pemikiran atau I think semasa sesi pengajaran. Baik. Yang seterusnya, pengajaran guru menjadi lebih menyeronokkan dan mudah difahami. Yes, yang itu merupakan kelebihan dia. Okey. Dalam hal ini, kebat boleh diaplikasikan melalui sesi soal jawab. Macam saya tak selalu tanya soalan-soalan yang pelik kan kadang-kadang.
Even though you got the correct answer, I will still ask you question, right? That is KBAT actually. உங்களுக்கு அந்த skills தான் கொண்டு வர பார்க்கிறேன். Melalui sesi soal jawab. Okay, KBAT boleh diaplikasikan. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா KBAT ஓட manfaat கேட்குறாங்க. KBAT வந்து எப்படி aplikasi பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை. அதனால இது தேவையில்லாதது. Sesi soal jawab semua. Contohnya dalam mata pelajaran bahasa Melayu yang berfokus kepada kemahiran lisan, guru-guru seharusnya mengemukakan soalan-soalan yang mengundang respons yang pelbagai daripada murid-murid. Yang ini adalah contoh tapi tak berkaitan langsung dengan pokok perbincangan kita, iaitu kebaikan penerapan unsur KBAT. Okey? Baik, setakat ini kita dah dapat 3. Baik, kita tengok. Melalui pengaplikasian KBAT, murid-murid bebas untuk menjelaskan sebab dan akibat mengikut pandangan mereka sendiri. Ya, betul. Yang ini adalah satu isi penting. Okey? Iaitu murid-murid can give their own idea. They are free to do so. Murid-murid untuk murid bebas untuk menjelaskan sebab dan akibat mengikut pandangan mereka sendiri. Contohnya, jangan ambil. Kita baca sajalah. Contohnya, jika diajukan soalan, murid boleh memberikan jawapan dalam pelbagai bentuk dan sudut pandangan. It's not like textbookல இந்த வார்த்தை இருக்கு இப்படி தான் போடணுமா? கிடையாது. More towards like உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் ஜவாப் பண்ணுங்க. But you must come up with your own idea. அந்த மாதிரி. Baik, kelebihan lain ialah dia dah cakap yang itu kelebihan. Mesti isi punya. Murid dapat meningkatkan keupayaan dan kebolehan sedia ada. They can improve their skills. Okay? Mereka dapat mengawal, memandu, mengukur pembelajaran yang telah dikuasai, di samping meningkatkan sikap ingin tahu, berani mencuba dan mampu belajar secara proaktif. Yang ini இதுதான் நான் சொன்னேன். meningkatkan sikap ingin tahu manfaat மாதிரி தானே இருக்கு, கிடையாது. அது வந்து meningkatkan keupayaan-ஓட extension. Don't take it as a isi. Okay, kamu kena tahu betul-betul yang mana isi, yang mana huraian. Akhirnya, proses pembelajaran menjadi lebih mantap apabila murid berupaya menerapkan unsur KBAT dalam bentuk lisan dan penulisan. Yes, proses pembelajaran menjadi lebih mantap. Baik, melaluinya, melalui apa? Melalui lisan lah. Jadi kita tak ambil yang ni. Murid dapat mengemukakan pelbagai pendapat dan idea baharu secara kreatif. Ini bukan kebaikan. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம்ல, lisanல வந்து proses pemantapan menjadi lebih mantap. அதோட extension. So don't take it. Di sini guru berpeluang untuk memberikan komen, galakan, tunjuk ajar agar murid dapat membaiki kelemahan mereka. Baik, ini semua bukan isinya. Baik, setakat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah. Okay, kita tengok. Pendekatan KBAT juga meliputi kaedah kerja lapangan di luar bilik darjah. Yang ini pun adalah kaedah KBAT dilaksanakan, bukannya kebaikan. Jadi ini bukan satu isi. Faham? Kita pergi seterusnya. Pendekatan KBAT juga meliputi kerja lapangan di luar bilik darjah. Okay, next year kamu tengok. Kamu masuk sejarah geografi, kamu kena buat folio. Folio itu dikenali sebagai kerja lapangan. Okay, last one this year we already do. Oh, this year also you did, Oh, Tang Kui Hua is it, your teacher? What is your geography teacher? Sir Gunalan. Oh, Gunalan lah. He's not Sejarawati lah. Yeah, he teaching both also. Oh, okay. Alright. Next year you will see Puan Tang Kui Hua. Okay. That is my geography teacher as well. She was my Form 2 geography teacher. Very good one. Okay, but very strict. So you all will have the chance. For the whole Form 3, she is the only teacher for geography. But marking paper all very fast. One of the perfect teacher lah you can find. Okay, நல்ல வாத்தியார் அவங்க. அடுத்த வருஷம் நீங்க அவங்க கீழ தான் படிப்பீங்க. Okay. Pendapatan KBAT juga ni kerja lapangan I'm talking about. Okay, kerja lapangan ini melibatkan murid-murid bekerja sama dalam kumpulan untuk mencari dan mengumpul data mentah secara saintifik, teknik temu bual, soal selidik atau pemerhatian. Ni semua
Kerja lapangan geografi Mahir. Okay. I recently helped a student to do the geography. After so many years, I touched my geography again. Okay. Alright. But yang ini semua kaedah, tak ada kena mengena dengan faedah. Melalui kaedah ini, guru-guru dapat menerapkan nilai murni yang penting. Yang itu penting. Guru dapat menerapkan nilai-nilai murni yang penting bagi melahirkan generasi yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Baik, tahu tak apa short form yang kita akan guna untuk yang ni? இது நிறைய நீங்க வந்து புக்கு பின்னாடிலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ருக்குன் நகாரா பின்னாடிலாம். ஜஸ்மானினா உடம்பு. Emosi means emotional. Rohanina நம்மளோட sifat-sifat baik dalam diri kita. Intellectனா அறிவு. Socialனா social lah. இன்னொரு ஆளுக்கிட்ட பழகுற தன்மை அதெல்லாம். ஸோ இதை மொத்தமாக நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஜெர்சின்னு சொல்லுவோம். ஜெர்சின்னு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்மானி, emosi, rohani, sosial, intelek. Faham? Jersiன்னு சொல்லுவாங்க. Baik, sesungguhnya penerapan unsur kebat dan PDPC merupakan usaha memperkasakan pendidikan negara ke arah menjanakan pemikiran global dan kemenjadian murid. Baik, yang itu merupakan isi utama. Baik, yang itu merupakan isi utama. Kebaikan dia adalah memperkasakan pendidikan negara ke arah menjanakan pemikiran global dan kemenjadian murid. Maksudnya, we want to strengthen our education sector so that we can have a student, kita boleh melahirkan pelajar yang boleh berfikir dalam peringkat global, not like நம்ம ஊரு நம்ம இடத்த பத்தி மட்டும் யோசிக்காம குளோபல்ல இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் படிப்புல கொண்டு வர்றது and kemenjadian murid. Okay, அதையும் டெவலப் பண்றதுக்கு. Okay, maksudnya di sini ada lebih kurang 8 isi. Jadi tugas kamu adalah memilih 5 isi dulu dan kita cuba gabungkan. Baik, benda yang sama juga. Macam tadi, dia punya ni pattern dia tak akan berubah. Okay, dia punya pattern tak akan berubah. Dia sama aja macam tadi. Tapi font dia mungkin berubah. I don't know. Kenapa ni? Okay, tak apa. Okay, jadi persiapan untuk menghadapi peperiksaan tu kamu tukarlah. Jadi, apa dia? Kelebihan penerapan unsur kebat. Okay. Kelebihan penerapan unsur. நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா கேபாட்னு எழுத முடியாது பிகாஸ் நீங்க எந்த ஷார்ட்கட் பாய்க்க போறீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. வாட்டி பாய்க்கும் போது ஃபுல்லா எழிஞ்சி குறுங்கான்ல போட்டுடணும். இதுதான் ஷாராட் dia. Kelebihan penerapan unsur kemahiran berfikir aras tinggi ya. Okay. Kemahiran berfikir aras tinggi atau kita kenali sebagai kebat ialah Kelebihan penerapan unsur kemahiran berfikir aras tinggi kebat ialah isi pertama. Okay, kita cuba test tengok betul ke kita buat. Okay, ialah isi pertama apa dia? Ialah melahirkan okay, kita dah mention kebat kat depan ini, jadi kamu boleh terus tulis ialah melahirkan murid-murid yang mampu membuat penakulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Baik, yang ini tak ada problem, kamu boleh copy 100%. Okay, sebab subjek semua kita dah create sendiri apa kelebihan. Adalah எழுதி டோம் பாருங்க வேலைனியா. அதனால அது subject. Okay, jadi melahirkan murid yang mampu membuat penakulan, kamu boleh terus tulis dia. Baik, yang kedua, selain itu, guru-guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran iaitu tidak terhad kepada buku teks dan lembaran kerja sahaja. Yes, yang itu isi kedua, kamu boleh ambil terus. Isi ketiga, seterusnya,
Pengajaran guru menjadi lebih menyeronokkan dan mudah difahami. Ya, kamu boleh ambil yang tu seterusnya. Okey. Baik. Selanjutnya, murid bebas untuk menjelaskan sebab dan akibat mengikut pandangan mereka sendiri. Sementara itu, murid dapat meningkatkan keupayaan dan kebolehan sedia ada, okey, dengan penerapan unsur kebat. You must tell, sometimes once a while you need to tell. எதுக்காக இதை பேசுறோம் நம்ம சொல்லணும். Okay? Baik. Lepas tu, tambahan pula proses pembelajaran menjadi lebih mantap. Dan yang ketujuh, guru dapat menerapkan nilai yang penting, nilai-nilai murni yang penting. Atau kalau kamu nak ambil yang ini, memperkasakan pendidikan negara. Tengok. Tambahan pula memperkasakan pendidikan negara sudah salah. இது எடுக்க போறீங்கன்னா நீங்க நடுவில் வந்து என்ன போடணும், இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் மிஸ் ஆகுது. Jadi kamu boleh tambah subjek dia. Subjek dia apa dia? Penerapan unsur kebat. இதான் இதை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம். அதனால இதையும் நீங்கள் போடணும். Penerapan unsur kebat, memperkasakan pendidikan negara, baru betul. Jadi apa-apa வந்து நீங்கள் penerapan unsur kebat அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். Okey? Baik. Cuba tulis saya ringkasan yang mantap dan kira patah perkataan dan hantar menerusi WhatsApp. Saya mahu menyemak. Okey? Baik. Anda boleh mula sekarang.